Nak bercerita tentang seorang penjenayah yang bila korang dengar kisah dia, korang pasti akan rasa macam geli gila-gila. Penjenayah ni bernama Jeffrey Lionel Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer ni dikenali disebabkan dia merupakan antara orang yang membunuh orang. Dia merupakan serial killer lah sebab dia dah bunuh 17 orang lelaki. Okay, bercerita tentang early life dia. Dia ni sebenarnya dilahirkan di Milwaukee, Wisconsin. Dia ni sebenarnya digambarkan sebagai seorang kanak-kanak yang sangat riang lah. Okay, sampailah pada waktu dia berumur 4 tahun. Okay, bila dia umur 4 tahun tu, dia ada satu surgery ni tau. Dia berkaitan dengan penyakit dia lah. Aku tak reti macam mana nak sebut kan. Okay, dia buat surgery tu, tiba-tiba dia jadi macam orang yang berbeza. Lepas tu, kenapa dia mula jadi macam tak tentu arah kan? Dia kata sebenarnya keinginan dia untuk membunuh tu bermula daripada dia berumur 14 tahun. Okay, 14 tahun tu dia dah mula rasa macam dia dah ada nak bunuh orang. Dia rasa macam dia tak tentu arah macam tu lah. Dia juga pernah kata tau, yang sebenarnya dia bukannya survive untuk hidup pun. Tak. Sebab dia memang sebenarnya nak mati. Maksudnya jiwa dekat dalam diri tu macam dah mati dah sebenarnya. Apa yang spark dia punya pembunuhan pertama adalah bila parents dia bercerai. Bila selepas parents dia bercerai tu, dia dah mula rangka untuk pembunuhan dia yang pertama. Pembunuhan pertama dia sebenarnya dia ada terjumpa dengan hitchhiker ni. Okey, nama dia adalah Stephen Hicks kan. Jadi hitchhiker ni dia ajak hitchhiker ni macam balik rumah parents dia. Okey, waktu tu dia mabuk sebenarnya. Jadi bila dia mabuk tu, dia ajak balik rumah parents dia and then dia bagi mabuk lah orang ni kan. And then lepas tu dia bunuh hitchhiker ni. Cara dia bunuh hitchhiker ni sebenarnya dia strike kepala Stephen Hicks ni lah. Lepas tu dia tumbuk kepala tu kan. Lepas tu dia terus cekik mangsa dengan barbell. Okay, yang orang pergi gym kan, cekik mangsa kan. Jadi dia pukul lepas tu dia cekik. Itu adalah mangsa pertama dia lah, iaitu pada Jun 1978. Okay, waktu tu memang dia rasa puas hati lah kot kan, sebab dia memang nak membunuh daripada umur dia 14 lagi. Lepas tu finally dia dapat realisasikan impian dia tu selepas high school. Jadi tahniah lah ya kepada Jeffrey Dahmer ni. Okay, lepas tu dia bukan setakat dekat situ tau. Okay, dia kalau setakat dekat situ je, dia takkan jadi legend lah sampai sekarang kan. Setakat bunuh-bunuh, lepas tu buang, bunuh-bunuh buang, tak legend weh, tak legend. So ini lagi legend. Setiap mayat yang dia dah bunuh tu, dia akan pecah-pecahkan badan tau. Maksudnya tangan, kaki dia, maksudnya dia dislocated lah, macam pecahkan mayat kan. Lepas tu bila dia pecahkan mayat tu, dia pack dalam beg plastik. Dia pack kat dalam beg plastik tu tau. Pack kat dalam beg plastik and then dia kumpul-kumpulkan and then dia tanam mayat yang dia dah letak kat dalam beg plastik tu dekat belakang rumah parents dia. So benda takut je. So benda kan, kau tengok lah belakang rumah kau tu ada mayat pula kan. Kau orang tanam. Dia tak apalah, dia jadi kubur dia kan. Okay, dan itu adalah pembunuhan pertama dia. Orang kata settle, checklist. So benda kan. Okay, kita pergi pula kepada pembunuhan kedua dia. Okay, pembunuhan kedua dia ni lagi lah ekstrim. Dia tak ingat apa dia buat. Okay, dia mabuk kan. Dia mabuk dengan Stephen Tuomi tu. Nama mangsa kedua dia Stephen Tuomi. Dia mabuk. Lepas tu dia tak ingat apa yang dia buat dekat mayat ni. Maksudnya tiba-tiba je bangun-bangun dia dah mati. So benda, maksudnya dia ni memang binatang. Faham tak? Binatang yang memang nak tengok orang mati. Even sampai dia tak sedar pun dia buat macam mana. Itulah betapa binatangnya binatang ini. Benda kan. Lepas tu selepas dia dah dapat tahu yang dia tiba-tiba bunuh orang. Lepas tu dia ambil suitcase tau. Dia ambil suitcase, lepas tu dia letakkan body parts tu di dalam suitcase tu. Okay, dia letak body parts dalam suitcase tu. Lepas tu dia bawa suitcase tu pergi dekat rumah nenek dia. Okay, rumah nenek dia tu ada satu kawasan macam underground punya bilik tu kan. Dia letak dekat situ, underground punya bilik tu. Jadi itu adalah pembunuhan kedua dia.
pembunuhan kedua dia. Okey, bercerita tentang Jeffrey Dahmer ni, dia ni memang kaki mabuk tau. Maksudnya setiap malam dia mabuk, Jadi sepanjang dia duduk dekat rumah nenek dia tu, sebenarnya dia dah buat 4 pembunuhan. Okey, selepas dia 4 pembunuhan tu, nenek dia macam dah menyampah dengan Jeffrey Dahmer ni tau. Tak habis-habis mabuk. Okey, tapi nenek dia tak tahu yang kerja malam dia tu dia buat apa. Kan? Maksudnya dia just tahu yang cucu dia ni mabuk. Dia tak tahu yang cucu dia ni pergi bunuh orang, dia tak tahu. Jadi dia decide untuk kick Jeffrey Dahmer dia daripada rumah dia. Sebab yelah tak habis balik mabuk nyusah korang je buat apa kan, baik kau keluar. Macam tu lah. Dia dah buat 4 pembunuhan tu, dia ni memang tak pernah tertangkap tau. Dia memang tak pernah tertangkap. Okay, sebab dia bijak lah. Okay, dia bijak dalam mengatur strategi dia untuk membunuh orang kata kan. Jadi apabila dia tak pernah tertangkap tu, tiba-tiba ada satu kes ni yang menyebabkan dia tu kena tangkap polis lah. Tapi bukan sebab membunuh. Okay, dia merupakan satu kes di mana pada tahun 1989. Okay, 1989 ni dia tertangkap. Okay, bila dia cuba nak buat sexual assault lah kepada budak umur 13 tahun. Dia mengaku. Okay, dia mengaku kat budak ni yang kata memang dia buat. Sebab dia ingat budak tu lebih tua. Tapi sebenarnya dia tu umur 13 tahun. Dan dia ni pula, Dahmer ni pula, waktu trial tu memang orang kata orang yang pandai cakap. Faham tak? Judge cakap macam ni, kau cakap macam ni. Judge cakap macam ni, kau cakap macam ni. So tahu kata penjenayah dekat dunia ni kebanyakan genius. Faham tak? Kalau tak adalah dia nak bunuh orang. Faham tak? Orang-orang bodoh tu bodoh tak ada. Itu kerja orang. Dia penjenayah besar ni. So memang orang bijak lah dalam mengatur kes-kes jenayah tu. Jadi bila dia dalam trial tu, dia ni dikenali sebagai seorang yang pandai cakap. Maksudnya judge cakap macam ni, kau cakap ni. Judge cakap macam ni, kau cakap macam ni. Lepas tu dia pula memang pandai orang kata defend diri dia sendirilah dekat trial tu. Jadi bila dia pandai defend diri dia sendiri, lepas tu dia mengaku juga yang dia kata dia memang merayu lah kat judge tu, kata tolonglah saya nak berubah selepas ni bla 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 kan. Dia kata dia nak berubah semua benda, selepas ni tak buat lagi semua benda. Sebab judge tu tak tahu yang dia dah bunuh 4 orang. Dia just tahu yang dia tu buat gangguan seksual kepada budak umur 13 tahun yang dia ingat lebih tua daripada umur 13 tahun tu. So benda, faham tak? So benda kan. Jadi dekat situlah di mana dia pun dipenjara. Okay, tapi penjara dia ni aku macam tak boleh brain tak boleh terima dia akal bagaimana English punya law tau. Dia sebenarnya dipenjara selama setahun. Okay, setahun, tapi waktu siang tu dia boleh pergi bekerja macam biasa. Malam baru dia balik ke penjara. Kau ingat ni asrama ke apa? Apa seronoknya? Konsep penjara adalah untuk kau duduk dekat dalam tu, pandang dinding, tak tahu pukul berapa. Itu konsep penjara. Tapi Jeffrey Dahmer ni, dia pergi keluar bekerja, malam baru dia balik. Kejadahnya penjara macam tu. Dia kan? Aku geram betul baca. Itu je untuk... Dah lah budak tu tak rela tau. Apa lain diorang fikir kan? Kalau Malaysia ni, kena berapa tahun tu aku tak tahulah. Lepas je dia dah release tu daripada gangguan seksual budak umur 13 tahun tu, dia duduk sekejap lah dengan nenek dia kan. Bila duduk sekejap dengan nenek dia tu tak ada penambahan lah pembunuhan kan. Tapi selepas tu dia pindah kat dalam apartmen dia sendiri. Aku rasa dekat sini lah, dekat mana yang memang dia buat gila-gila lah kan. Dia memang semua benda. Kan tadi kan sebelum dia masuk penjara tu, dia 4 orang dia bunuh. Mungkin sebab dia rasa takut kot sebab nenek dia ada semua benda kan. Dia memang tak bunuh nenek dia ke apa tak. Dia bunuh orang lain semua benda. Tapi penjenayah memang macam tu semua benda kan. Keluarga dia orang tahu sayang, orang lain orang tak tahu sayang. Itu bodoh je penjenayah ni semua benda. Okay, selepas tu dia pindah ke apartmen dia sendiri. Dekat sinilah, dekat dia punya pembunuhan tu memang meningkat mendadak gila. Okey, setahun tu dia bunuh dalam berapa orang? Dia bunuh dalam 13 orang setahun. 2 tahun dia bunuh 13 orang. Okey, sebelum ni 4 orang kan, naik terus jadi 17 mangsa. Okey. Jadi selepas je dia pindah ke apartmen dia tu, memang dia ni buat lagi ekstrim lah. Okey, antaranya memang dia mangsa-mangsa yang dia dah kumpulkan sebanyak 13 orang ni, antaranya ada yang memang kena tebuk kepala hidup-hidup
Like orang tu tengah hidup, kau tepuk kepala, mati semua dia kan. Itu antara yang berlaku. Lepas tu dia ada juga macam buat chemical reaction, nak tengok apa photosynthesis whatever. Aku tak tahu chemical apa yang terlibat, aku tak reti semua benda kan. Jadi dia kiranya macam sepanjang dia duduk dekat apartment dia sendiri tu, dia macam cuba bereksperimen dengan pelbagai cara untuk membunuh. Kecil. Sebab kata orang kalau sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga kan, gitu. Jadi apa yang menyebabkan Dahmer ni tertangkap adalah bila satu hari tu polis ni dia ternampak seorang African American ni tengah berlari. Okey, tengah berlari. Nama dia adalah Tracy Edwards, umur 32 tahun. Okey, dia macam tengah macam lost lah dekat jalan kan. Macam apa ni, nak pergi mana semua benda kan. Tapi dekat tangan dia tu ada handcuffs. Tau, dia macam ada handcuffs, tapi dia dapat lari lah. Lepas tu bila polis sampai dekat Tracy Edwards ni, polis tanyalah kenapa kan. Lepas tu dia jawab yang ada lelaki pelik cuba macam nak drugs dia, and then cuba macam nak tahan dia whatever kan. Mungkin dia cuba nak buat something lah dekat lelaki ni. Jadi bila dia macam tu, polis ni pun macam pergilah balik ke apartment Dahmer tu seperti apa yang diklaim oleh Tracy Edwards ni kan. Lepas tu bila dia pergi balik dekat apartment tu, macam Dahmer ni macam dia macam tenang gila. Dia macam bagi kunci tu macam kepada handcuff Tracy Edwards ni. Polis pun macam pelik lah. Lepas tu apa yang lagi peliknya, waktu polis masuk ke rumah Jeffrey Dahmer ni, dia perasan tiba-tiba dekat lantai tu penuh dengan gambar Polaroid yang parts, macam body parts tau, yang dia dah pecah-pecah kan. Lepas tu dia tangkap gambar dekat Polaroids tu. Jadi bila dia masuk tu, memang polis macam pelik lah. Macam nampak banyak gila macam gambar Polaroid tu. Apa lagi polis tangkap lah kan. Lepas dia polis tangkap tu, bila diorang check balik apartment tu, Astaghfirullahalazim, lagi lah orang rasa macam, aku rasa terkejut gila bila dekat dalam refrigerator dia, dalam peti ais dia tu memang penuh dengan body parts manusia. Okey, dan ada antaranya dia memang makan. Faham tak? Dia ni bukan sekat cannibal, pembunuh, perogol, semua ada kat dia. Semua benda. Aku pelik macam mana orang macam ni boleh wujud di dunia. Sebab tu orang kata yang ditunjukkan dekat Malaysia, orang gila Aisyah 50 sen. Itu je ditunjukkan, main daun teruk, main daun hijau, lepas tu bagi duit, konon-konon duit. Itu je lah yang ditunjukkan dekat TV Malaysia. Tapi sebenarnya psycho ni lebih lagi daripada tu. Even boleh membunuh, dia tak boleh fikir apa dah semua benda kan. Ini adalah antara psycho yang memang terbaik sepanjang zaman. Aku tak tahu kan, yang pernah menggemparkan dunia lah orang kata. Jadi bila masuk je, dekat dalam peti ais tu penuh dengan body parts dia. Dan dia ni memang akan simpan setiap mayat dia tu, dia akan simpan sebagai souvenir untuk diri dia, iaitu genitals. Okay, genital satu dengan skulls. Ada yang macam mungkin dia dah hiris-hiris semua benda kan, hiris kepala satu-satu. Lepas tu dia simpanlah skull tu. Sebab tu dia letak dalam peti ais sebab tak busuk. Okay, tapi bila interview jiran-jiran dia, memang jiran-jiran dia cakap memang ada bau-bau pelik ni pun daripada rumah si Dahmer ni. Tapi Dahmer ni macam claim kata itu adalah makanan basi je semua benda kan. Tapi memang adalah bau-bau pelik tu semua. Jadi ya, bukan kaleng-kaleng lah psycho ni kan. Ini antara psycho yang bijak. So kan, tak tahulah bijak ke bodoh ke bangang ke, aku tak tahu. Lepas tu jadi tangkap tu je. Trial dia dimulakan pada Januari 1992. Okey, dan trial dia ni sebenarnya memang orang kata sangat kontroversi lah. Sebab dia memang membunuh orang daripada golongan yang kebanyakannya African American, okey, orang kulit hitam. Dan dia memang ada racial tension lah dekat situ. Sebab US kan memang
diorang punya racist kan macam kuat sikit antara orang kulit hitam dengan white kan. Jadi Jeffrey Dahmer ni lagilah orang kata macam mengapi-ngapi kan racial tension tu antara both of the race ni. Jadi apabila benda tu berlaku, sebenarnya dia ni pun sebenarnya waktu trial tu memang dia diasingkan dalam satu bilik kaca macam tu lah untuk dia bagi statement dia. Okay, tapi statement dia dia tak mengaku tau. Dia tak mengaku bersalah. Kan? Maksudnya waktu dia tengah trial tu dia tak mengaku bersalah. Okay, tapi waktu polis soal siasat dia mengaku. So benda kan, mungkin dia dekat dalam tu dia mungkin gila. Aku buat. So benda kan, bila dekat trial macam tiba-tiba dia jadi okay. Lepas tu dia macam, saya tak buat. Okay, macam tu lah kot. So benda kan, lepas tu dia ni macam-macam lah lagi adalah dekat trial dia ni, bla 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 bla. And finally memang dia tertangkap lah. Apa lagi kau nak buat kan, memang dah sah-sah. So benda kan, tapi dia kata plead guilty, tapi dia nak defense sebab dia gila. So benda kan, tapi memang logik pun, kalau tak gila kau apa lagi kan. So benda dia memang words yang terbaik lah untuk describe Jeffrey Dahmer ni. Gila. Okay. Dan dekat dalam law sendiri sebenarnya kita memang ada defense tu. Maksudnya kalau you memang ada masalah mental ke apa ke, you memang boleh claim untuk defense tu. Okay, tapi sebenarnya Jeffrey Dahmer ni prosecution cakap yang dia memang sedar apa benda tu jahat. Faham tak? Dia bukannya kata dia gila yang macam bunuh sebab dia gembira, tak ada. Dia memang sedar yang benda tu jahat, tak boleh buat, tapi dia still buat. Jadi benda tu kita ambil kira as dia sebenarnya taklah fully insane. Faham tak? Dia sebenarnya ada sane dia juga yang menyebabkan dia boleh bunuh orang, dia boleh execute. Faham tak? Kalau dia tahu yang benda tu tak jahat, kenapa dia nak sembunyikan dekat belakang rumah? Kenapa dia nak tipu orang, kata itu bukan mayat? Faham tak? Like benda-benda tu menunjukkan yang dia ni memang gila. Tapi at the same time, waktu dia buat tu, dia sedar yang benda tu jahat. Jadi dia tak gila. Kau faham tak? Dia psycho. Whatever lah. Aku pening. Jadi macam tu lah. Dia dipenjarakan lah. Okay, tapi kematian Dahmer ni aku tak puas hati betul lah. Okay, kematian dia, Dahmer ni dibunuh. Bukannya dia berakhir di tali gantung, tidak. Okay, dia dibunuh oleh inmate dia. Maksudnya waktu dia masuk penjara tu, inmate dia sendiri yang bunuh. Sebab inmate dia ni cakap yang sepatutnya kau masuk penjara ni untuk kau bertaubat. Faham tak? Maksudnya setiap prisoner dekat dalam tu dia sedar tentang kesalahan dia. Okay, tapi Jeffrey Dahmer ni adalah antara orang yang memang tak pernah sedarkan kesilapan dia tau. Macam tu. Jadi itulah yang lagi juga yang bunuh dia ni adalah orang kulit hitam. Okay, jadi itu menunjukkanlah kenapa. Sebab dia memang pilih race orang kulit hitam ni sendiri untuk dijadikan mangsa. Bla 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 bla. Jadi dia kata memang dia ni sesuai lah dibunuh. Sebab dia memang tak nampak penyesalan apapun. Jadi itulah berakhirnya kisah Jeffrey Dahmer. Itu je lah. Okay, bye. Assalamualaikum.